بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن أم سعد بنت مرة القهري قال عن أم سعيد بنت مرة القهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه. شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام. اللهم صل على سيدنا محمد. Nabi SAW bersabda, Ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang bela anak yatim itu di dalam syurga kahatain atau kahadhihi min hadhihi, ataupun ini daripada ini. Perawi hadis iaitu Sufyan ragu di antara jari tengah wallati talil ibham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya ialah jari telunjuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW bersabda, aku dan orang yang bela anak yatim kahatain. Nabi mengisyaratkan jari telunjuknya dan jari tengahnya.
aku dan orang yang bela anak yatim seperti ini di dalam syurga. Hadis ini memberitahu pada kita tentang kelebihan support ataupun membela anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita SAW dalam tempoh 23 tahun Nabi kita hidup, Nabi hidup semuanya untuk kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam 23 tahun itu, iaitu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, semua untuk umat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya umatnya sallallahu alaihi wasallam boleh ikut Nabi dalam semua perkara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umat Rasulullah boleh ikut Rasulullah dalam semua perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sebagai seorang anak yatim. Maknanya Nabi boleh ditiru kehidupannya oleh anak yatim dan juga anak yang bukan anak yatim. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sebagai seorang anak biasa yang ayahnya ada, ibunya ada, anak yatim tak boleh ikut Rasulullah. Tapi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan sebagai anak yatim pun boleh ikut Nabi, anak yang ada ibu dan ayah pun boleh ikut Nabi. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah hidup dalam keluarga yang kaya dan memiliki harta benda yang banyak. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amisni miskinan wahsyurni ma'al masakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhanku, hidupkan aku sebagai seorang miskin, matikan aku sebagai seorang miskin, dan himpunkan aku di hari kebangkitan nanti bersama-sama dengan orang-orang miskin. Nabi hidup sebagai seorang miskin, Nabi mati sebagai seorang miskin. Nabi mati dalam keadaan Nabi ada selai baju besi yang masih belum dapat digadai, diambil semula selepas digadai. Sebab Nabi tak ada duit untuk menebus baju besi itu. Maknanya Nabi telah hidup sebagai seorang miskin, Nabi mati sebagai seorang miskin, dan Nabi minta dia dihimpunkan di akhirat esok bersama-sama dengan orang-orang miskin. Pasal apa? Sebab kalau Nabi SAW hidup sebagai seorang miskin dan telah mati pun sebagai seorang miskin, maknanya orang miskin boleh ikut Nabi, orang kaya pun boleh ikut Nabi. Kalaulah Nabi kita SAW kaya, orang miskin tak boleh ikut Rasulullah. Bukan Nabi tak boleh hidup sebagai seorang kaya, tapi Nabi tolak. Yang nak bagi Nabi kaya Allah sendiri. Ketika datang seorang malaikat namanya malaikat Ismail. Malaikat ni tak pernah turun, malaikat turun itulah untuk kali pertama dan terakhir. Dia turun bawa wahyu dan datang bersamanya mengiringi ialah malaikat Jibril alaihissalam. Maknanya misi yang dibawa oleh malaikat Ismail sangat besar, sampai diiring oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bila sampai depan Nabi kita, malaikat Ismail menyampaikan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala suruh dia sampaikan kepada Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala suruh dia sampaikan ialah, wahai Muhammad, engkau pilih sama ada engkau nak jadi nabi bersifat hamba ataupun engkau nak jadi nabi bersifat raja. Kalau engkau nak jadi nabi bersifat raja, Allah akan tukarkan semua gunung-gunung batu di Mekah ini menjadi gunung-gunung emas. Nabi SAW sudah ada jawapan dalam diri dia, aku nak jadi nabi bersifat hamba. Tapi sifat nabi tidak meninggalkan gurunya, malaikat Jibril alaihissalam. Ketika itu Nabi beralih kepada gurunya, malaikat Jibril, sebagai mesej, apa pandangan engkau? Malaikat Jibril memberi isyarat macam ni, maknanya merendahlah wahai Muhammad, betul hak Nabi nak dan sama macam pandangan guru dia. Maka Nabi kata, aku pilih nabi bersifat hamba. Begitulah Rasulullah SAW dalam semua situasi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi pernah perang menang dan Nabi pernah perang kalah, supaya umat dia esok melalui situasi apapun, menang pun ikut Rasulullah, kalah pun ikut Rasulullah. Allah boleh bagi Nabi menang dalam peperangan, semua peperangan, tapi Allah mendidik Rasulullah. Seperti mana yang Nabi sebut, addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, yang mengajarkanku adab Tuhanku, fa ahsana ta'dibi, maka elok sangat ia mengajar adab kepadaku. Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memiliki anak macam kita, dan Nabi lalui pengalaman hidup kematian anak. Ada anak yang mati kecil, ada yang mati dewasa. Nabi lalu semua, supaya sebabnya itulah laluan umat dia. Maka orang yang kematian anak boleh ikut Rasulullah, kematian anak kecil boleh ikut Rasulullah, kematian anak dewasa boleh ikut Rasulullah. Dan Nabi ada anak yang kekal mendewasa hidup sampai Nabi wafat, dia masih hidup, Sayyidina Fatimah radhiyallahu ta'ala anhu, supaya semua laluan umat boleh ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian, dalam hadis yang kita baca ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang kelebihan bela anak yatim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW menyebut kelebihan anak yatim dalam keadaan Nabi pernah lalui hidup sebagai seorang anak yatim. Nabi SAW ketika umur Nabi 6 tahun, Halimatus Sa'diyah serah balik Nabi dekat ibunya Aminah. Aminah bila pegang Nabi, diserahkan balik Rasulullah pada dia. Jadi dia pun langsung, perkara pertama yang dia buat lepas dia serah, nak bawa Rasulullah ziarah kubur ayah di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Ini sebagai suatu pedoman dan juga sebagai petunjuk kepada perasaan seorang ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aminah tak sempat duduk lama dengan Abdullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdullah orang berniaga. Orang Arab ni, bangsa Quraisy bangsa berniaga. Bangsa lain tak.
bangsa lain bercucuk tanam, menternak dan sebagainya. Bangsa Quraisy bangsa berniaga, mana bangsa mulia. Sebab itu kalau kita sebut orang bisnes, dia tinggi. Sebab itu perniagaan itu menepati 9/10 dalam pendapatan yang diberkati. Maka Nabi kita SAW, ayahnya orang berniaga, dan darah meniaga Nabi itu dan darah meniaga Abdullah turun dekat Rasulullah. Itulah yang menyebabkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pendapatan yang diperolehi oleh Khadijah sesaat melepaskan Nabi bersama dengan Maisarah ke Syam berniaga. Nabi berniaga mendapat untung yang lebih, yang tak pernah sama sekali menjadi pengalaman Khadijah mendapat keuntungan yang sehebat itu. Jadi semua ni kita kena belajar. Sebab itu setiap orang ni, Allahumma salli ala Muhammad, kalau darah mereka tu darah mengajar, anak-anak pun akan turun mengajar juga. Kalau darah ayah tu doktor, ada juga anak-anak akan turun juga jadi doktor. Ataupun kalau doktor pun bab-bab ubat lah, farmasi ke apa ke. Kalau ayah ni polis, anak pun mau jadi polis juga. Tu kena mengaji tentang bab keturunan. Sebab tu orang perempuan ni dikahwini dengan sebab 4. Tunkahul mar'atu li 4. Dinikahi orang perempuan kerana 4. Li hasabiha, kerana hasab dia, keturunan baik. Li nasabiha, nasab dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lima liha, kerana harta benda dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa Wadid? Kerana kecantikan dia, ataupun kerana agama dia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka di antara pilihan perkahwinan ialah keturunan. Kita nak anak kita jadi apa? Ulama, cari wanita yang berilmu. Kita nak anak kita jadi apa? Ahli perniagaan, cari nasab dia yang berniaga. Sebab tu orang ni tuan-tuan, dia hebat tara mana pun dia, karakter dia, kewibawaan dia, ketokohan dia, kalau bini dia tak padan dengan dia, tak melahirkan anak yang dia nak impikan. Sebab orang perempuan ni dia ibarat seperti ladang. Dalam Quran Tuhan sebut, fa'tu harthakum anna syi'tum, datangilah ladang kamu ikut kehendak kamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cerita dia, orang Yahudi, dia kata orang anak yang juling itu sebabnya mendatangi isteri, menjimat isteri daripada belakang. Al-Quran tempelak Yahudi. Dah bini kita ikut suka kita. Fa'tu harthakum anna syi'tum, kata Al-Quran. Datangi ladang kamu. Al-Quran menyebut isteri kita dengan ladang, tempat kita menabur benih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau ladang tak baik, walaupun benih dia baik, tak jadi. Lempak saja ya. Sebab tu siapa nak berkahwin, nak anak jadi apa, pilih keturunan jenis mana. Ni kuda baik-baik ni, subhanallah, jadi tok guru, para alim ulama, pejuang Islam. Bukan sembrono, bukan sembarangan pilihan keturunan. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Nabi SAW salah Sayyidina Muhammad berniaga. Turun darah meniaga kat Nabi.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab ayahnya orang meninggal. Turun darah kepimpinan kepada Rasulullah sebab Tok Wan dia pemimpin masyarakat Quraisy. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, segala-galanya Nabi warisi, sebab Nabi ialah yang terbaik daripada yang terbaik. Bangsa Arab, bangsa baik. Dalam bangsa Arab, sallallahu Sayyidina Muhammad terpilih. Bangsa Quraisy, dalam Quraisy Nabi terbaik daripada Bani Hashim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi Sayyidatina Aminah lepas daripada Nabi, Halimatus Sa'diah bagi balik, langsung pertama sekali dia kata nak bawa pergi kubur ayah, sebab kecintaan dia kepada Abdullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad menyebabkan nak bawa Nabi pergi kubur ayah, sekalipun pergi kubur hanya tengok kubur. Nabi cerita dalam sirah Ibnu Hisham, bila sampai di kubur ayah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lepas ni Rasulullah ni dia orang Madinah. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selepas hijrah ke Madinah, lepas tu berlaku perang Hunain, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, perang yang pada fasa pertama kalah, lepas tu menang, lepas tu harta dibagi-bagikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada ketika itu Nabi tak pilih duduk di Mekah, tapi Nabi pilih balik ke Madinah. Pasal apa Nabi berhijrah daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah? Sebab Madinah tu bukan asing. Madinah tu ialah masalah Sayyidina Muhammad, ialah ahli keluarga Nabi juga. Macam mana ahli keluarga Nabi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cerita dia macam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hashim ni Tok Wan Nabi. Hashim ni dalam perjalanan nak pi ke Syam, dia kahwin dengan satu orang perempuan di Madinah, namanya Salma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas tu subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad selepas berkahwin dengan Salma, dia meneruskan perjalanan ke Syam. Waktu tu subhanallah mengandung Salma. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mengandung Salma, waktu mengandung Salma ni, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, Hashim mati. Hashim meninggal. Jadi Salma ni mengandung anak yatim, macam Nabi mengandung anak yatim juga. Anak yatim itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bernama Syaibah. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hashim ni ada adik, nama dia Al-Muttalib. Al-Muttalib. Bila Hashim mati, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, bila Hashim mati, Al-Muttalib memangku jawatan ketua masyarakat Quraisy di Mekah. Dia pun tak tahu, kata abang dia di Madinah itu dia kahwin dengan satu perempuan, dapat adik, dapat anak. Jadi dia memangku menjadi ketua masyarakat Quraisy di Mekah. Sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba tahu, kata Hashim nikah dengan orang Madinah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dapat anak. Jadi pada ketika itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada dia, jadi yang sepatut jadi ketua masyarakat Quraisy anak Hashim lah. Dia adik ya, anak Hashim lah. Macam raja lah kan, mati ayah, anak lah jadi putera mahkota. Sallallahu alaihi Muhammad.
Akhirnya Al-Muttalib ni dia pergi ke Madinah. Bila dia pergi ke Madinah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jumpa dengan Salma. Bila jumpa dengan Salma, ala Sayyidina Muhammad, dia minta anak tu nak balik ke Mekah, sebab jawatan duk tunggu. Salma tak bagilah anak dia. Mana boleh anak ni nak pisah dengan dia ni. Daripada ketika itu pujuk, lama-lama Salma lembut hati bagi. Akhirnya Al-Muttalib bawa balik anak Hashim ni ke Mekah, naik unta, membonceng. Dia duduk depan, anak duduk belakang. Bila sampai di bila sampai di Mekah, orang kata, "Loh, Al-Muttalib balik hamba." Dia ingat dia beli hamba di Madinah, balik hamba. Dia kata Abdul Muttalib kat belakang tu. Faham tak? Hamba Al-Muttalib tu beli hamba. Tu lekat syebah nama Abdul Muttalib, tok wa Nabi tu. Ada senama. Nampak tak? Nasib Nabi macam nasib tok wa dia, macam nasib tok wa dia. Jadi subhanallah. Jadi maknanya bila Nabi SAW ke Madinah bukan dengan siapa-siapa pun. Nabi duduk dengan kelompok nenek moyang dia. Waktu Nabi berhijrah, bila waktu Nabi dibawa oleh mak dia ke Madinah tu, duduk dengan kelompok Salma tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab tu bila Nabi kita pergi berhijrah, kelompok Salma ni keluar menyambut Nabi dengan pedang. Mana apa? Nabi hijrah ke Madinah tu, kelompok Salma ni, adik-beradik mereka ni buat keluar pedang sambut Rasulullah. Mana apa? Siapa yang cuba-cuba nak buat sesuatu dengan Nabi, ni pedang akan lawan dia, akan cabar dia. Tu pembelaan Nabi di Madinah. Ya subhanallah, bila sampai di Madinah, subhanallah, duduk di rumah kelompok mereka, pagi keluar pergi kubur. Duduk sehari di kubur daripada pagi sampai petang, sampai malam. Balik rumah bila malam. Esok pergi pula. Bayangkan macam apa perasaan Aminah di kubur Abdullah. Sampai tak balik-balik duduk di kubur. Nabi pun duduk main tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam surah Ibn Syad disebut, aku tak tahu nak cerita apa perasaanku berada di kubur ayahku. Jadi ni perasaan apa? Perasaan seorang anak yatim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di atas perasaannya Nabi rasa tu, Nabi sebut hadis ni, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Orang yang bela anak yatim macam ni dalam syurga esok. Maknanya kancing. Jadi tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dalam kepala otak kita kena ada sama, menyumbang kepada tabung anak yatim. Sallallahu alaihi wasallam, masjid kena ada tabung untuk anak yatim. Dalam qaryah kita kena tahu siapa anak yatim, siapa kematian ayah. Sebab kita nak duduk di tempat kafilul yatim, nak bersama dengan Nabi dalam syurga esok. Suatu mana kami duduk di Sik, orang rumah saya dia ustazah, dia mengajak solat rendah. Waktu pindah di Sik tu, bismillahirrahmanirrahim, waktu rehat, banyak budak-budak yang tak pergi kantin, duduk melari main kot tu. Dia tanya, pasal apa tak pergi makan? Tak ada duit ustazah. Mai. Pasal apa tak ada duit? Ayah kerja apa? Ayah tak ada. Oh, ayah tak ada. Akhirnya rupanya ramai anak yatim. Oh, ramai anak yatim. Dia pun kata esok sebelum keluar daripada kelas, nak ambil duit kat ustazah. Budak-budak ni betul, rehat mai penuh, milik guru bagi.
Jadi dia panggil wakafilul yatim. Lepas tu rumah saya dia bagi cadangan kad GB guru besar. Dia kata, cikgu, kita kena ada tabur anak yatim. Setahun sekali kita bagi lah. Raya kita bagi. Mau bagi cadangan ustazah, dia kata. Akhirnya dia perwujud tabur anak yatim. Pada hari dekat nak raya, bulan puasa, hari menyumbang anak yatim, guru besar sendiri bagi. Allah Sayyidina Muhammad. Naik seorang, dia anak yatim ni, bila dia sunat dia, bila mana kita jumpa anak yatim, kita sapu daripada belakang ke depan, sapu pala bagi, sapu pala bagi. Akhir tuan-tuan tahu apa berlaku. Guru besar menangis. Anak yatim jangan buat main, melembutkan hati kita. Teriak guru besar. Lepas tu, apa hikmahnya kita mendamping anak yatim? Bagi lembut hati. Lebih-lebih lagi bila 10 Muharram. 10 Muharram, antara amalan yang wajar kita buat, sunat kita buat, bagi makan anak yatim. Tapi kita jangan makan pula. 10 Muharram kita kena puasa. Ni dipitumpang sekali pula makan anak yatim. Tak jadi ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, jadi itu anak yatim. Siapa yang support anak yatim, dia tak akan miskin. Kekayaan akan mai daripada situ. Tuan-tuan, subhanallah. Maka Nabi kata, ana wakafil yatim. Macam ni dalam syurga tu, punya rapat dengan Rasulullah. Satu masa waktu saya mengajar di Muassasatul Ulum, kami tu, kalau tuan-tuan kenal Ustaz Osman Marzuki, suami dia meninggal kat ni. Meninggal, dia bela anak yatim 3 orang. Bergelutlah bela anak yatim ni. Suami tak ada. Satu malam dia mimpi, orang main abang kat dia, Ani Rasulullah minang hang. Terkejut, jaga, Rasulullah minang aku kok mana ni? Siang esok main cerita kat saya, alhamdulillah Kak Ani ni saya nak kata insya-Allah masuk syurga. Sebab Nabi kata, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang bela anak yatim macam ni dalam syurga. Makna apa? Tu busyra dekat Kak Ani ni, bahawa dia akan masuk syurga sebab dia bela anak yatim. Jadi kalau nak tengok muka-muka ahli syurga, tengok muka ibu-ibu tunggal yang bela anak yatim. Dan masjid mestilah support kuat kepada orang-orang yang Nabi jamin dia jadi penghuni syurga. Mudah-mudahan kita pun akan masuk syurga juga. Amin. Subhanallah. Maka Nabi kata, ana makafil yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang bela anak yatim seperti ini dalam syurga, insya-Allah. Mudah-mudahan hadis ini jadi pedoman pada kita, dapat kita beramai untuk kita bersama dengan Nabi, dekat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam syurga esok. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.